Alright. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jeng jeng jeng. Kejap cikgu pun baru buka muka kamera cikgu. Tengok cikgu punya rambut smart kan? Kau rambut panjang, kau lagi panjang rambut daripada cikgu. Cikgu tak boleh rambut panjang, tak suka cikgu panjang rambut. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Oke, semua sehat? Type di chat tu kalau kalau cikgu tanya type di chat Kalau melainkan cikgu suruh buka kamera, mic baru buka kamera. Semua sehat hari ini? Type di chat. Sehat. Oke. Alright, good. Alright. Oke, semua sudah sarapan? Semua sudah sarapan? Pastikan sarapan pagi kena sarapan, wajib sarapan pagi. Kalau makan tengah hari ini pilihan lagi lah, tapi dia cakap pagi ni kena makan macam raja kalau boleh. Makan banyak lah pagi sebab kita menggunakan tenaga banyak untuk kau belajar. Makan tengah hari kurang sikit, kalau boleh makan malam sebelum jam 6. Supaya kau punya malam, perut kau rehat malam. Okey. Kalau makan 24 jam, jadi macam kawan kita ni, kita ada tips Syakur. Nanti boleh ajar kami cara-cara untuk uh, cara-cara untuk sehat. Cikgu Syakur, berhabis cikgu makan banyak Syakur, tak boleh juga. Tetap begini-gini je badan cikgu dari dulu. Kecil juga. Janganlah kau malu Syakur, cikgu main-main saja. Okey je pun. Buka kamera Syakur. Okey. So kau dapat peluang. Okey, untuk makluman kamu, sekali lagi cikgu maklumkan matematik untuk meet ni minggu lepas cikgu tidak dapat buat sebab kenapa? Kami ada agihan buku teks minggu lepas. So cikgu sibuk mengurus buku teks hari Rabu, hari Selasa tu di sekolah. Jadi cikgu tidak sempat buat meet. So cikgu bagi tugasan. Siapa yang sudah buat tugasan minggu lepas tu angkat tangan? Cikgu nampak yang ada buat tengok video tu dan buat tugasan yang cikgu post tu. Alright, okay, good. Okay, so bermula hari ini untuk makluman kamu kita akan gunakan modul. Okay, sebelum kita gunakan modul kita akan buat dengan seperti biasa, kita akan buat jadual sifir terlebih dahulu. Ada kawan-kawan yang tidak dapat ikut, so kelasnya cikgu rakam seperti biasa. Dan untuk makluman Meet sebenarnya tidak wajib, cikgu tidak wajibkan lagi, tapi cikgu sangat galakkan dan tolong bagi tahu kawan-kawan kau yang lain kalau dia ada kemudahan internet, ada telefon dia ada yang bagus, tolong dia ajak dia sekali ikut Meet. Sebab dia berpeluang jumpa kamu di sini, dapat bertemu kawan kau secara live, dapat belajar secara live, walaupun benda ni direkam, berbeza dengan kita buat live dengan rakaman kau tengok sebenarnya. Okay, so yang paling penting lagi sekali kau dapat bertanya terus dengan cikgu kalau kau ada apa benda yang kau mau tanya. Okay, sebab actually meet ni cikgu selepas ni cikgu tidak akan buat lama, mungkin dalam setengah jam saja. Selepas tu kita akan terus kepada latihan. Latihan tu adalah modul yang kau dapat. Nanti saya akan tunjukkan. Kamu semua sudah dapat modul yang ambil di sekolah? Angkat tangan yang sudah ambil modul di sekolah. Okey, Fazrul sudah ambil. Okey, Nurain. Okey, good. Alright, semua sudah dapat. Bagus sebab kita akan gunakan modul tu. Bermula hari ini kita akan gunakan modul tu sebagai salah satu latihan tambahan kau. Tapi kau ada advance sikit. Untuk yang ikut kelas online ni, kau akan buat latihan tambahan. Macam permainan, cikgu guna quizzes ke, Kahoot ke, Sokratif ke. Yang kawan kau yang tidak dapat ikut live, diorang tidak akan dapat buat tu. Sebab cikgu tidak akan bagi latihan tu macam sebelum ni. Cikgu hanya yang untuk yang tidak dapat ikut live ini, diorang akan tengok rakaman ni, apa yang kita belajar, tapi diorang buat modul nanti. Latihan tu berbanding dengan modul. Kau pun akan buat modul juga, tapi kelebihannya yang ikut live ni, kau dapat berpeluang belajar sambil bermain bersama ada secara individu ataupun berkumpulan dengan kawan-kawan kau. Okey, itu yang ekstra dia untuk yang dapat ikut. Okey, so semua ready? Kita buat jadual sifir dulu. Semua ready? Kalau ready type di chat. Semua sudah ready dengan kotak sifir masing-masing? Okey, good. Sekimi sudah. Okey, Fazrul pun ready. Okey. Alright, kalau semua sudah ready, tolong buat bagus-bagus. Okey. So get ready. Okey, kita mulakan. Sekejap cikgu paparkan di screen dulu. Okey, kita mulakan sekarang. Okey, boleh mula buat. Okey, buat jadual sifir tu kemas-kemas kalau cikgu di kelas tu, cikgu akan tengok satu-satu macam mana kau buat. Garis kemas-kemas. Kotak tu untuk peringkat awal ni kau buat siap-siap dululah. Dengan nombor 2 hingga 9 tu. Untuk peringkat awal ni. Lama-lama kita akan bermula daripada tidak buat kotak. Kau memang buat daripada kosong. Sebab cikgu mau latih kau betul-betul kuasai ni jadual sifir, paling lama pun 3 bulan. Untuk kau boleh buat di bawah 3 minit. Tapi kalau kau sudah boleh buat di bawah 3 minit tu sangat baik sudah. Kalau siap tengok masa. Buat kemas-kemas. Yang paling penting pertama betul dulu. Kira guna tangan. It's okay, ambil pelan-pelan. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6. Begitu. 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2. Seterusnya.
Nah, kalau mau guna nyanyi pun boleh 3, 2, 4, 6, 8. Nah, boleh, tidak ada masalah. Yang mana kau selesa. Yang penting isilah. Nah, jangan nyanyi je, lepas tu kolom tu tak diisi. Siap, tengok masa. Baru 1 minit. Relax. Pelan-pelan. Makin lama kau buat, kau akan tahu nih. Makin banyak cara sebenarnya buat jaga sipir ni sambil-sambil kau buat. Sangat banyak caranya. Selain cara yang cikgu tunjukkan tu, dia sangat banyak kaedah. Dia tidak terikat dengan satu cara saja. Kalau kau balik-balik buat, kau akan dapat tu dia punya pattern. Kau boleh buat macam-macam cara sebenarnya. Dan kau boleh pilih cara yang terbaik yang paling mudah untuk kau buat dan cepat. Yang paling penting betul dulu lah. Betul dan cepat. Makin lama masa saatnya makin baik, makin baik, makin baik. Ingatlah, sifir ni adalah kunci dalam matematik. Bukan sejak untuk kau tahun ni, tahun 6 sampai kau sekolah menengah sampai universiti. Siapa yang tidak kuasai sifir dengan baik, dia agak sukar untuk belajar matematik. Dia akan rasa matematik susah. Tapi sebenarnya matematik tidak susah pun. Matematik adalah antara subjek yang paling senang bagi cikgu. Sebab matematik benda yang sama kita belajar. Bezanya nombor saja, makin besar, makin besar, makin besar. Okey, hari itu sampai 8 minit. Okey, hari ini sampai 7 minit saya cikgu bagi. It's okay. Masa cikgu makin lama, cikgu kurangkan. Yang boleh buka kamera supaya cikgu boleh nampak kau buat. Tujuan buka kamera supaya cikgu boleh nampak kau ada di depan. Siap, tulis masa di bagian bawah sebelah kanan kotak sifir tu. Jangan lupa tulis tarikh hari ini juga. Hari-hari ini. Hari ini hari Isnin tanggal 8 Februari. Okay, good. Si Muzamil siap, bagus. Muzamil, esok untuk kelas pastikan pakai akaun sekolah. Siapa-siapa yang pakai. Okay. Yang pakai nama akaun Mary itu betul pakai sama jawab. Esok pakai akaun sekolah ya. Okay, Syakur pun siap, good. Tengok tu macam Syakur, cikgu yakin sebut nama dia sebab itu memang nama betul dia. Yang lain ni cikgu tak. Ni ada lagi baru kawan kau mau masuk, Sinia. Sinia pun masih pakai akaun sendiri juga. Kalau kau pakai akaun sekolah, cikgu akan sebut nama kau dan cepat cikgu boleh ingat kau punya nama. Sebab memang kau punya nama betul kamu. Kalau kau pakai akaun lain, cikgu tersebut nanti mama kau punya akaun, bapak kau, abang kau, kakak kau. Cikgu tersebut nama orang lah. Lagipun kehadiran ni automatic record. Maksudnya siapa yang apa akaun yang kau pakai itu akan terrekod dalam kehadiran cikgu. Okay. Alright, 4 minit, ada 3 minit lagi. Okay, yang baru masuk, kita tengah buat jadual sifir sekarang. Tolong buat terus, jangan tunggu. So, cikgu tidak akan tunggu, habis masa cikgu tidak akan proceed terus. Ingat dah, ini adalah rutin. Untuk yang sudah siap sambil-sambil, kalau ada benda mau tanya, boleh type di chat. Okay, Fazrul pun siap, good. Tulis masa di bawah. Tulis hari, tulis tarikh, sambil-sambil kau dengar. Ini adalah rutin. Kau kena amalkan benda ni. Ini rutin. Kalau kau belajar dengan cikgu, ini adalah rutin wajib. Setiap kali sebelum belajar matematik, jadual sifir tu benda wajib yang kita kena buat. Sama ada kau belajar dengan cikgu di kelas, di meet, ataupun kau belajar sendiri pun, cikgu sangat galakkan kau buat jadual sifir. Cikgu ada satu orang pelajar tahun 2011 ke 2012. Budak tu dapat 5A dalam UPSR. Dia sangat pandai sebenarnya, dia hafal sifir sangat bagus sudah sebenarnya. Tapi dia still buat jadual sifir. Setiap kali ujian ataupun peperiksaan sampai UPSR, memang cikgu galakkan murid masuk dewan peperiksaan. Terus diorang minta kertas kosong dengan pengawas tu, dengan cikgu yang menjaga diorang exam. Ataupun kalau tidak ada kertas kosong, diorang terus cari ruang kosong dalam kertas soalan tu. Di sana terus diorang buat kotak. Bila cikgu cakap tu mula, terus diorang buat jadual sifir dulu. Bila siap jadual sifir tu, lepas tu diorang semak. Dan jadual sifir tu lah yang diorang gunakan untuk jadikan rujukan sepanjang ujian tu ataupun peperiksaan tu. Diorang tengok macam meniru lah, tapi meniru dengan cara yang betul. Sebab diorang bukan bawa sifir tu daripada luar. Kalau yang salah tu, kalau kau bawa buku sifir daripada luar, kau bawa buku masuk dalam, letak di bawah buntut kau dudukkan, ataupun masuk dalam baju, itu salah kedapatan. Memang kau kena keluar daripada dewan peperiksaan. Tapi kalau yang kau buat sendiri di dalam dewan peperiksaan, tidak ada masalah. Dan murid cikgu hampir semua 100% sampai yang cikgu pernah ajar sebelum semua buat jadual sifir sebelum mula menjawab. Itu memang rutin sebab dorang memang kita latih. Memang cikgu latih dorang buat, dorang buat setiap hari, setiap kali belajar matematik buat.
Jadi orang sudah biasa. Jadi orang meniru dengan cara yang betul. Itu dibenarkan, nah? Tidak ada masalah. Sebab banyak kelebihan jadwal sifir nih, bukan untuk sifir dan bahagi saja. Oke, siap. Oke, good. Pak Zul siap 4 menit lebih. So, masa 1 menit lagi. Kita tutup sampai 7 menit. Yang belum teruskan, nah? It's okay awal-awal ambil masa sikit. Mungkin awal-awal mungkin ambil sampai 20 menit. Lepas tu kurang. Ada murid yang pernah cikgu nampak sampai setengah jam pun tak siap. Sebab dia sangat lambat. Tak hafal sifir langsung. Dia tak ingat. Menambah pun dia lambat. Dia kena guna jari. Ada lagi yang paling sadis tu pakai main garis-garis lagi dia untuk menambah. Dia satu-satu dia tambah. Makin lambat. Okay. 20 saat. Tapi setiap kali balik-balik buat, lama-lama dia akan ingat. Itu dia punya hukum dia. Kita praktis balik-balik, insyaAllah makin lama kau akan otomatik ingat pattern nombor tu, susunan nombor tu. Dan otomatik kau akan makin lama makin cepat kau akan buat. Alright, 3 saat. Okey, cikgu stop masa. So yang belum siap, tulis masa kau 7 minit lebih sahaja. It's okay. Tak siap nanti kau siapkan. Okay, sekarang cikgu mau kau semak dulu. Jadwal sifir dulu. Biasanya kalau di kelas kita akan semak bersilang. Bersilang ni maksudnya kau akan semak kawan kau punya. Cuma untuk sebab kita masih di rumah masing-masing, so semuanya semak sendiri-sendiri. Tengok jawapan yang akan cikgu paparkan di skrin sekejap lagi. Okey, kau boleh tengok jawapan yang cikgu paparkan, rujukan dia. Okey, cikgu bagi masa 1 minit untuk semak. Okey, semak betul-betul. Kalau ada salah, gunakan pen boleh, guna pensel pun boleh. Ingat lagi nombor 1 ni tukar pi operasi darab. Kalau ada salah, bulatkan dan terus tulis jawapan yang betul di tepi dia. Supaya kau ingat apa jawapan yang betul. Next time, pastikan kesalahan tu tidak berulang. Tengok betul-betul. Yang belum siap tak apa, it's okay. Tulis dulu jawapan yang betul. Selepas habis kelas ni nanti, sebelum buat modul tu nanti, buat balik jadual sifir dulu. Okay, barulah kamu jawab modul tu. Ini kau kena jadikan rutin. Sekali juga pesan, sediakan 1 buku khas untuk jadual sifir sahaja. Jangan campur untuk buku-buku lain. Susun kemas-kemas dalam buku tu. Okey. Okey, semua sudah siap semak? Sudah? Okey. Siapa yang betul semua? Angkat tangan, siapa yang betul semua? Cikgu nampak. Okey, Fazrul betul semua, good. Okey, Faiz betul semua, Nurain betul semua, Hakimi betul semua. Okey, good. Yang pakai nama channel tu pun betul semua. Alright, good. Alright. Okey, Syakur pun betul. Okey, bagus. Yang salah satu? Salah satu. Dia ada salah. Masih ada salah, angkat tangan. Yang masih ada salah jadual sifir dia. Angkat tangan. Yang masih ada salah. Ada? Salah 1 kah, salah 2 kah, salah 3 kah? Angkat tangan. Buka kamera, cikgu mau tengok. Okey. Cikgu mau tengok jadual sifir. Fazrul, bagi tengok di skrin kau punya jadual sifir. Sekejap, cikgu tutup dulu paparan tu. Kasih tengok di kamera. Supaya. Okey. Alright. Okey, good. Okey. Alright. Okey, good. Syakur, thank you. Lain kali sampai 10 saya macam terlebih satu kolom cikgu nampak tu. Fazrul macam terlebih cikgu nampak satu kolom. Sorry. Satu lagi cikgu mau tengok. Faiz, bagi tengok di kamera, Faiz. Kamu punya jadual sifir? Okey, alright. Okey, lain kali. Okey, soal tu Syakur. Okey, tu Faiz, thank you. Alright. Kalau di kelas memang cikgu akan tengok, cikgu akan pilih satu orang. Biasanya cikgu akan pilih 2-3 orang untuk tengok betul ke dia buat atau tidak. Sebab ini sangat penting sebenarnya. Jangan takut ini benda rutin. Maksudnya rutin ni benda yang kita akan selalu buat. Kau akan jadi biasa bendanya. Lama-lama kau akan tolong cikgu siapa yang masih masanya di atas 7 minit tadi ataupun belum siap, lepas ni buat balik. Sebelum buat modul nanti buat balik. Ini kau jadikan rutin. Walaupun tiada cikgu, setiap kali sebelum belajar matematik, buat jadual sifir dulu. Biasakan kau. Sampai kau boleh buat dengan cepat. Ingat aja, cikgu pernah jumpa murid yang langsung sifir pun tak apa. Langsung 1 sifir pun tak apa. Sifir 1 pun setengah mati.
Baru sifir 1. Dan kau jawab sifir 2, sifir sampai 9. Tapi sebab dia buat balik-balik, dia tahu, oh senang sebenarnya. Tambah. Daripada dia buat sampai setengah jam, kurang pergi 25 minit, pergi 20 minit, 15 menit. Sampailah dia boleh buat sampai 3 minit. Dan lama-lama sebenarnya dia sudah hafal pun. Otomatik dia sudah hafal. Dia pun tak jangka dia boleh hafal. Yang daripada tahun 1 sampai tahun 5 langsung dia tidak boleh, dia tahu sifir. Tapi bila dia buat jadual sifir ni, oh rupanya dia cikgu cakap tak perlu hafal pun. Iya, jadual sifir ni tak perlu hafal pun. Tapi kalau kau sudah hafal, lagilah cepat kau boleh buat sebenarnya. Alright, boleh ya? Okey, setakat ni ada lagi soalan pasal jadual sifir ni? Ada yang mau tanya cikgu? Ada yang masih tidak faham? Kalau ada type di chat sana. Okey. So kalau tiada, kita akan pergi kepada aktiviti ataupun apa yang kita akan buat hari ini. Sebelum cikgu masuk kepada aktiviti tu, cikgu mau bagi tengok pasal modul tu. Semua sudah dapat modul kan? Okey, kita tengok saya pasal dulu modul ni. Semua boleh buka modul masing-masing, tandakan. Cikgu akan bagikan kerja terus dulu sebelum kita buat aktiviti yang dari online. Ini kerja yang akan kau buat selepas habis kelas ni ya. Okey. So modul, semua boleh tengok paparan yang cikgu paparkan di sana. Alright. Okey, ini modul yang kau sudah dapat. Dia ada, seingat cikgu, dia ada 8 muka surat. Pastikan tulis nama kau, tulis kelas. Okey, seperti biasa. Tulis nama, tulis kelas. Tulis nama cikgu sekali lah. Cikgu Samsul yang comel dan baik hati. Cikgu tulis cikgu Samsul je. Tak payah panjang-panjang tu. Okey, so hari ni cikgu mau kau siapkan model untuk unit 1. Soalan yang pertama tu berkaitan dengan tulis nombor berikut dalam bentuk angka. Okey, maksudnya nombor ni tukar, tulis dia dalam bentuk angka. Daripada perkataan ni tukar pergi angka. Sebelum tu cikgu tanya, adakah yang tidak tahu macam mana mau menukar ni? Muka surat 1 ni pasal tukar nombor pergi tukar perkataan pergi nombor dan nombor pergi perkataan. Siapa yang ada isu pasal ini? Adakah yang masih tidak tahu macam mana mau menulis, mau menukar? Yang masih tidak tahu, confused dia. Cikgu macam mana mau tulis, dia pun tak tahu mana satu rumah, 10, ratus, 1000. Ada yang masih tidak tahu menulis nombor tu? Ada? Okey, kalau ada bagi tahu, jangan takut. Bagi tahu saja, cikgu akan ajar kalau betul-betul ada yang betul-betul tidak dapat tahu lagi macam mana mau menulis tu. Okey, itu yang pertama. Kerja rumah kau muka surat 1. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, muka surat 2, nilai tempat dan juga nilai nilai tempat dan juga nilai digit. Ini ada tahu kan ni? Ini boleh tahu maksud nilai tempat dan nilai digit? Ini pun cikgu sudah ajar dalam kelas live sebelum ni sebenarnya. Ada yang tak tahu, cikgu saya sudah siap satu modul. Wih, Syakur kau sudah siap satu modul? Sampai habis? Sampai 8? Wow, hebat. Sebenarnya modul tu kita buat sama-sama tu. Tapi it's okay. Kalau sudah siap, tidak ada masalah. Lagi mudah lah. Jadi maksudnya selepas ni Syakur kau punya tambahan aktiviti, cikgu mau kau jawab soalan ikut di buku teks punya pula. Faham? Itu latihan tambahan untuk kau Syakur. Sebab kau sudah siap satu modul kan? Okey, yang lain kita buat sama-sama berperingkat. Tapi kita akan semak sama-sama je tu nanti Syakur. Untuk next kelas esok kita akan semak apa yang kita sudah bincang hari ni. Mana yang kau tidak dapat kita akan bincang balik. Faham? Okey, kita akan semak sama-sama nanti. Alright. So hari ini kerja rumah cikgu bagi muka surat 1 dan muka surat 2 sahaja. Okey. Muka surat 2 tu pasal nilai tempat. Nilai tempat ni contoh soalan A ni. Okey, apa nilai tempat ni? Syakur buka kamera mic. Syakur sudah siap kan? Soalan A, C ni apa nilai tempat ya? Apa tu nilai tempat? Apa? Nilai nombor tu. Ya, nilai tempat yang soalan C muka surat 2 tu. Apa dia punya nilai tempat dia? 1000. Betul. Tempat, nilai tempat ni maksudnya rumah dia, sama ada dia saga, puluh kah, ratus kah, ribu kah, 10,000, ratus ribu sampai juta. Itu maksud nilai tempat. Okey, boleh faham? Itu contoh dia. Jangan tutup mic dulu Syakur. Okey, soalan D ni dia Syakur. Apa nilai digit dia? Soalan 1 ni. Apa nilai digit dia? 7,000. Yes. 7,000. Okey, betul. Kalau nilai digit pula adalah nombor saja. Okey, nombor yang dia tandakan garis tu, nombor tu tulis balik, nombor lain jadi kosong di belakangnya. Nombor depan hilang, kita tinggalkan terus. Faham? Itu maksud nilai tempat dan nilai digit. Okey, good. Satu lagi yang di bawah ni, cerakinkan. Ini pun kau sudah pernah belajar ni. Apa maksud cerakinkan? Syakur, apa maksud cerakinkan? Dapat?
Yang lain kalau ada yang dapat jawab, buka mic, boleh buka mic. Apa maksud cerakinkan? Siapa boleh jawab? Ataupun type di chat sana. Apa maksud cerakinkan? Ada idea? Semuanya macam terkejut. Tak pernah dengar kata cerakinkan ni macam cengkerik. Tahu cengkerik? Tahu cengkerik? Macam cengkerik kan, Syakur? Tahu cerakinkan, Syakur? Kalau tak tahu bagi tahu, tak tahulah. Kalau senang cikgu ajar. Kalau bagi tahu cikgu tak tahu senang cikgu bagi tahu. Cikgu saya lupa soal cikgu banyak betul saya makan semut. Senanglah. Jangan pura-pura tahu kalau tak tahu bagi tahu saya tak tahu. Senang. Okey. Syakur tahu? Cerakinkan maksudnya? Tak tahu. Okey, tak tahu. Okey. Tutup mic kau Syakur. Okey, cuba terangkan. Cerakinkan ni maksudnya kita pisah-pisahkan. Kita asing-asingkan. Itu maksud cerakinkan. Bukan cengkerik ya. Cikgu main-main saja cengkerik itu. Okey. Cerakinkan ni kita asing-asingkan nombor tu. Okey, contoh macam soalan ni kalau tengok ni. Macam mana mau cerakinkan nombor ni? Tengok soalannya. Cerakinkan nombor berikut kepada nilai tempat. Ikut nilai tempatnya. So macam mana mau buat? Daripada depan. Nombor 5 dulu. Kita buat apa? 5. Apa dia punya nilai tempat dia? 5 juta. Tambah kosong. Apa nilai tempat kosong tu? 100,000. Tambah 10,000. Tambah 9,000. Tambah 200. Tambah 30. Tambah 7 sah. Itu maksudnya cerakinkan ikut nilai tempat. Boleh? Satu lagi dia panggil kita cerakinkan mengikut nilai digit. Nilai digit ni maksudnya nombor. So 5, 5,000 tambah kosong. Kalau kosong tak perlulah. 5,000 tambah kosong tak perlu. Lepas tu tambah 10,000 tambah 9,000 tambah 200 tambah 30 tambah 7. Ini dua jenis cerakinkan. Faham? Cerakinkan ke maksudnya kita asing-asingkan nombor tu. Ikut nilai tempatnya ataupun nilai digitnya. Jelaskah pasal ini? Boleh? Ini benda kau sudah belajar. Cikgu tak terangkan secara detail sebab benda ni kau belajar daripada tahun 1 sampai tahun 5. Benda sama saja. Bezanya tahun 6 ni nombornya semakin besar sampai juta. Boleh? Okey. Cuba buat dulu muka surat 1 dan 2. Yang belum kecuali Syakur lah. Syakur sudah siap satu modul. Dia patutnya modul tu buat sama-sama, siapkan dulu. Selepas ini, bukannya sekarang kau buat, kau akan buat selepas ini. Tapi sambil-sambil tu kau dengarlah penerangan cikgu. Apa yang kau mau tanya, kau boleh tanya. Itu 2 saja, muka surat 1 dan 2 untuk hari ini. Dan kita akan bincang jawapannya pada hari esok. Boleh? Okey, jelas pasal ini? Ada soalan pasal ini? Modul? So cikgu akan bagi tahu kerja rumah yang sama nanti dengan kawan-kawan kau yang tidak dapat online nanti. Cikgu akan bagi tahu di kelas di grup nanti untuk dorang buat muka surat 1 dan 2 juga. Alright. Okey, tak ada masalah. Cikgu saya siap muka surat 1. Okey, yang sudah siap it's okay, good, bagus. Cuma nanti cikgu mau kau double check dulu so kita akan semak jawapan tu sama-sama esok. Boleh? Alright. Okey. So, kalau begitu, kalau sudah, okey, setakat ni ada soalan pasal modul untuk muka surat 1 dan 2? Cuba dulu sebab ini benda kau sudah belajar. Jadi cikgu mau kau buat dulu. Okey, esok baru cikgu akan tunjukkan jawapan yang betul. Boleh? Okey. So kalau siapa masih ingat apa yang kita belajar baru-baru ni, video yang cikgu suruh tengok baru-baru ni, yang hari Rabu tu, hari Selasa tu. Kerja rumah tu. Apa yang tajuk apa yang cikgu bagi? Siapa ingat? Tajuk apa? Siapa ingat yang baru-baru punya latihan tu? Pasal tajuk apa? Ada yang boleh jawab? Pasal apa topik baru-baru ni cikgu ajar? Yang cikgu bagi tengok video, lepas tu ada latihan cikgu suruh jawab dalam Google Form tu. Itu tajuk apa tu? Nombor perdana, bukan nombor ekor lah. Kamu ni betul-betul lah. Kau baca gak apa yang cikgu bagi tengok baru-baru ni? Kamu ni betul-betul lah. Kalau di kelasnya habis sudah cikgu. Cicit sudah dia kalau yang lupa-lupa ni. Ini tak tahu lah kes makan banyak kah? Terlampau banyak tidur kah? Banyak tengok movie kah apa? Bukan nombor ekor lah. Macam main-main lah. Nombor ekor tu orang main Toto tu. Siapa pernah main nombor ekor sini? Ada pernah main nombor ekor? Bukan nombor ekor. Nombor perdana. Okey, dia ada banyak jenis nombor. Sebelum cikgu terangkan pasal nombor perdana ni, dia banyak jenis nombor. Apa nombor yang kau tahu selain nombor perdana? Cikgu akan terangkan pasal nombor perdana hari ni. Apa yang nombor kau tahu? Selain nombor perdana, apa yang kau tahu? Ada boleh jawab? Jawab type di chat, boleh buka mic pun boleh. Cikgu mau tahu Fazrul buka mic. Fazrul buka mic.
Cikgu coba seimbang sikit. Sebelum cikgu masuk kepada nombor perdana ni. Fazrul, apa yang kau tahu? Nombor apa yang kau tahu? Selain nombor perdana. Nombor perdana ni kita mau belajar hari ni. Apa jenis-jenis nombor yang kau tahu? Yang lain boleh type di chat kalau cikgu tanya. Yang kau pernah belajar. Apa yang nombor kau tahu? Fazrul, cuba. Tak tahu cikgu. Oh, nombornya tak tahu cikgu. Okey. Nomornya tak tahu cikgu. Yang lain, cuba. Aini. Buka mic. Boleh type di chat Aini, apa nombor yang kau tahu? Yang pernah kau belajar? Tak kisah nombor apa yang terdetik di kepala di otakmu. Kalau sebut nombor apa yang kau tahu? Nomor genap. Betul, nomor genap lagi. Betul. Dalam matematik ada nomor genap. Apa tu nomor genap? Lupa. Nomor genap tu lupa. Okey. Tak ada masalah. Okey. Okey, Hakimi buka mic Hakimi. Jangan takut kalau cikgu tanya, jangan takut. Cuba. It's okay. Salah tu normal lah. Biasalah kita belajar kan. Hakimi, nomor apa yang kau tahu Hakimi? Jenis-jenis nombor yang kau tahu apa? Selain nombor perdana, selain nombor ekor yang cikgu sudah bagi tahu tadi itulah. Nombor apa lagi kau tahu? Hakimi? Nomor berganda. Okey. Baru cikgu dengar tu nombor berganda. Apa tu maksud nombor berganda? Betul lah, pernah belajar tu. Cikgu pun pernah belajar nombor berganda tu. Cuma bukan di tahun 6 lah. Dia tingkatan cikgu belajar benda tu. Okey. Nombor berganda tu maksudnya? Super sayang. Bergabung. Super sayang kan? Bergabung kan dia. Berganda lah. Okey. Dapat? Okey. Siapa mau cuba buka mic Faiz, dapat? Ada benda mau cakap? Ilhan buka mic. Nomor 7 digit. Nomor 7 digit? Macam mana tu Ilhan? Maksudnya macam mana? Coba terang sikit. Apa tu nomor 7 digit? Contoh? Biasanya kalau 7 digit ni cikgu ingat Dragon Ball ya sebenarnya. Dia ada 7 biji Dragon Ball. 7 digit lah kan dia. 8 biji kah Dragon Ball? Dragon Ball 8 biji kah 7 biji? 7 biji lah. 7 biji kan? Wife cikgu cakap Dragon Ball 8 biji. 7 bah kan? Siapa yang pernah tengok Dragon Ball sini? Angkat tangan. Takkan kau pun nak tengok Dragon Ball. Dragon Ball ada berapa biji semua? 8 biji kah 7 biji? 7 lah. Fazrul cakap 7 lah. Kau ni. Wife cikgu cakap 8. Mana ada 8? Itu bukan Dragon Ball. Itu Dragon apa? Itu bukan Dragon Ball 8 tu. Okey. Okey, lagi ada yang mau cuba lagi? Okey, so cikgu terangkan. Dia banyak nombor tapi yang kau pernah belajar dalam matematik, satu paling senang dia panggil nombor ekor. Nombor ekor nak masuk Okey, yang pertama dia ada dua nombor yang kau biasa belajar dalam matematik. Pertama dia sebut sebagai nombor ganjil. Apa tu nombor ganjil? Ganjil maksudnya dia sendiri ataupun dia tidak tidak ganjil lah. Kau pernah nampak ganjil, benda ganjil. Kalau kita sebut ganjil ni dia tidak komplit lengkap nombor tu. Okey. Apa contoh-contoh nombor ganjil? Nombor 1 nombor ganjil, nombor 3 nombor ganjil, nombor 5 ganjil, 7 ganjil. Faham? Itu masuk nombor ganjil. Yang kedua dia panggil sebagai nombor genap. Ini dua benda kau belajar Nombor genap ni maksudnya berpasangan. Ini. Genap tu maksudnya dia ada kawan. Contohnya siapa yang ada couple tu genap lah dia. Siapa yang sudah ada cewek tu genap lah tu maksudnya. Sebab dia lengkap sudah. Genap ni maksudnya dia mesti ada kawan. Apa nombor genap? Nombor 2, nombor 4, nombor 6, nombor 8, 10. Maksudnya dia mesti ada kawan dia. Faham? Ini nombor yang kau pernah belajar dulu dalam matematik. Satu nombor ganjil, satu nombor genap. Okey? Dan hari ini kita tambah lagi, kita belajar pasal nombor perdana. Cikgu ulang balik ni apa yang kau sudah tengok di video sebelum ni. Cikgu terangkan semula apa sebenarnya yang disebut sebagai nombor perdana. Okey. Siapa yang sudah faham pasal nombor perdana ni? Angkat tangan. Yang betul-betul faham pasal nombor perdana. Siapa yang tengok video tu pun tak faham sebenarnya apa binatang maksudnya nombor perdana ni. Dia pun bingung lagi nombor perdana ni nombor apa sebenarnya. Okey. Ini adalah nombor perdana. Sekejap, cikgu bagi tengok dulu. Cikgu sebesar sikit. Alright. Okey, nombor perdana. Kalau sebut nombor perdana ni apa yang terlintas di otak kamu? Apa yang terlintas di fikiran kamu kalau sebut nombor perdana ni?
Siapa yang pernah dengar perkataan perdana nih? Di mana dapat perkataan perdana nih? Kelas? Coba jawab. Kalau sebut nomor perdana nih, di mana kamu pernah dengar perkataan perdana nih? Di mana? Tanjung Aru, Perdana Park. Betul, Perdana Park. Oke, good. Silahkan jawab Perdana Park. Yang lain? Coba. Bila cikgu tanya, coba bagi jawaban. It's okay. Kita berbincang sama-sama. Supaya cikgu tahu kau hidup lagi depan situ. Kangkang nanti cikgu sendiri bercakap. Lagi? Apa lagi selain Perdana Park? Di mana lagi dapat perkataan perdana nih? Fikir di mana? Selain Perdana Park. Lagi? Kereta. Ada kereta kah yang perdana? Perdana Menteri. Betul. Si Hakim jawab Perdana Menteri. Bagus, good. Kereta, adakah nama kereta perdana? Siapa pernah nampak kereta jenama perdana? Adakah kereta perdana nama dia? Lagi? Apa lagi? Perdana Menteri. Betul, Perdana Park. Lagi? Kereta perdana. Jenama perdana. Lagi? Itu yang kaitannya. Oke, so hari ini kau akan belajar topik, cikgu ulang balik, disebut sebagai nombor perdana. Oke? Nombor perdana ni, dia berbeza dengan nombor ganjil dan nombor genap. Dia ada ciri dia. Maksudnya dia ada benda ataupun dia ada hukum yang kau perlu tahu pasal nombor perdana ni. Okey, nombor yang pertama ataupun ciri pertama nombor perdana adalah nombornya mesti lebih daripada 1. Apa maksudnya tu? Siapa boleh faham apa maksudnya? Nombornya mesti lebih daripada 1. Apa maksudnya tu? Siapa boleh jawab? Type di chat ataupun boleh buka mic. Siapa yang mau cuba? Kalau dia cakap ciri yang pertama nomor perdana, dia mesti lebih daripada 1. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Boleh? Ada yang boleh jawab? Dia punya hukum yang pertama nomor perdana ni ataupun cirinya yang pertama mesti lebih daripada 1. Apa maksudnya? Dapat? Cuba type di chat boleh, buka mic pun boleh. Siapa mau cuba boleh type di mic, type di chat tu ataupun buka mic. Cuba jawab. Cuba gunakan otak kau berfikir. Sebab seronok kalau kau berfikir, kau akan lebih cepat faham. Berbanding kalau cikgu terang saja, kau tidak akan faham tu. Lambat sikit kau mau faham. Cuba. Siapa yang mau cuba? Siapa yang pakai nama channel Mulia tu buka mic? Siapa pakai nama channel Mulia ni? Pakai tudung ungu ni? Buka mic. Cuba. Amira? Buka mic. Cepat. Kita membuat aktiviti. Cikgu mau test dulu kau faham pemahaman kau. Ciri yang pertama mesti lebih. Okey, Amira. Apa maksudnya Amira? Apa maksud lebih daripada 1? Tak tahu. Maksudnya tak tahu. Bagus. Percubaan yang baik. Okey, yang lain? Siapa lagi mau cuba? Siapa pakai nama Nadia ni? Muzammil boleh buka mic? Siapa ya? Haikal? Yang tak buka kamera ni boleh buka mic? Cuba. Siapa yang mau cuba? Apa maksudnya nombor? Okey, Delisha cakap nombor perdana hanya boleh dibagi dengan dirinya sendiri dan nombor 1. Itu ciri yang kedua. Cikgu tengah terangkan ciri yang pertama dulu. Hukum dia yang pertama. Mesti lebih daripada 1. Okey. Apa maksudnya? Maksudnya, ya Allah. Senangnya maksudnya. Maksudnya nombor tu mesti lebih daripada 1. Tak bolehlah nombor 1. Itulah maksudnya. Dia mesti nombor 2 ke 3 ke atas. Faham? Ciri ataupun hukumnya yang pertama, mesti nombor tu lebih daripada 1. Maksudnya nombor tu, nombor perdana bukan nombor 1. Nombor 1 bukan nombor perdana. Sebab ciri dia yang pertama mesti lebih daripada 1. Faham? Siapa faham? Type di chat sana. Apa yang cikgu cakap? Maksudnya nombor tu mesti lebih daripada 1. Kalau nombor 1 bukan nombor perdana. Nombor 1 sampai bila-bila pun dia tidak akan jadi nombor perdana. Sebab nombor 1 tidak memenuhi ciri yang pertama. Mesti lebih daripada 1. Okey, siapa yang faham katakan? Okey, Hakimi faham. Okey, good. Alright, Syakur faham. Ingat ini kau kena sampai. Simpan di otak kau sampai bila-bila. Okey, kalau orang tanya, apa ciri nombor perdana yang pertama? Nombor perdana yang pertama mesti lebih daripada 1. So, nombor 1 nombor perdana ke tidak? Nombor 1 of course bukan nombor perdana. Jangan sampai cikgu cakap bahasa Inggeris. Kalau cikgu cakap bahasa Inggeris sudah, kau bukan sejak kau yang tak faham. Cikgu pun tak faham sudah apa cikgu cakap. Okay. So, the first, dia punya, tengok the first sudah. Belum lagi the second. Kalau the third, habis. Okay, the first one, dia punya ciri yang pertama,
Apa ciri dalam bahasa Inggris? Siapa yang pandai bahasa Inggris ini angkat tangan? Boleh ajar cikgu bahasa Inggris. Cikgu bahasa Inggris. Oh, Fazrul. Betul kan cikgu? Kalau cikgu salah, dia punya tata bahasa, grammar dia apa, vocabulary dia apa-apa. Kau boleh type di chat. Oke, ciri dia yang pertama. The first, apa ciri dalam bahasa Inggris? Apa ciri dalam bahasa Inggris? Oh, tengok cikgu pun krik-krik kalau salah. Apa ciri dalam bahasa Inggris? The first, apa ciri dalam bahasa Inggris? Bagi tahu cikgu, siapa yang tahu type di chat sana. Apa ciri masuk dalam bahasa Inggris? Karakteristik, ya. Ataupun tips lain. The first ciri, nah jawab saya rojak sudah. Mesti the number must be more than one. Itu dia punya maksud. Nombornya mesti lebih daripada satu. So number one not nombor perdana. Nombor satu bukan nombor perdana. Faham? Because number one is number one lah. Dia tidak lebih daripada satu dan nombor satu kan. Jadi dia bukan nombor perdana. Boleh? Faham pasal nomor ciri yang pertama. Ini ingat betul-betul nih. So ada murid cikgu sampai hari ini dia ingat, besok dia kata lupa sudah dah. Nomor perdana sebut nomor perdana nomor satu. Pang! Terus dapat nampar. Sebab sudah diberitahu berapa kali nomor satu bukan nomor perdana. Nomor satu juga ada sebut nomor perdana. Ingat, ciri yang pertama ataupun syarat nomor perdana yang pertama mesti lebih daripada satu. Okey? So syaratnya ada yang kedua. Tengok dalam sana paparan tu, slide-nya. Ciri nomor perdana yang kedua. Kenapa dia disebut nomor perdana selain dia mesti lebih daripada satu? Yang kedua, nombor yang hanya boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri sahaja. Ini siapa yang faham maksudnya? Tadi jadi saya cakap. Ada type pada yang cikgu utama. Betul, itu ciri yang kedua. Dia ada dua ciri saja. Nombor tu hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dengan satu saja. Siapa yang faham ni? Siapa yang faham boleh type di chat ataupun buka mic kalau mau terang pasal ini. Cikgu just mau tahu kau punya pemahaman. Kalau kau tengok betul-betul video penerangan yang kawan cikgu tu, kau boleh faham tu apa maksudnya. Apa maksudnya boleh dibahagi dengan satu dan diri. Apa maksudnya tu? Ada yang boleh jawab? Cuba. Salah tak ada masalah. Yang penting cikgu mau kau terlibat, cuba. Ada? Mesti lebih daripada satu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia hanya boleh dibahagi dengan dirinya dan satu sahaja. Boleh? Siapa yang faham? Siapa yang tak faham ni? Binatang buat cikgu ni. Apa maksudnya dirinya sendiri dan satu? Dirinya sendiri dan satu apa binatang? Siapa yang tak faham? Angkat tangan, jujur. Bagi tahu kalau tak faham. Senang cikgu bagi tahu kalau tak faham. Kau semua faham kah? Kau ni faham? Okey, satu orang angkat tangan tu raise hand, Silhan. Okey, dia angkat tangan. Okey, siapa lagi? Dia nak faham? Okey, Faiz nak faham. Okey, alright, cikgu terangkan senang lah. Kau ni rasa cikgu juga yang bercakap. Cuba. Okey. So, ciri yang pertama semua faham. Ciri yang kedua, kena ingat. Dia mesti boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri sahaja. Kau ingat perkataan sahaja tu? Ingat semua nombor. Ingat pesan cikgu ni. Semua nombor boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri. Semua nombor. Faham? Tapi tidak semua nombor boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri sahaja. Okey. Kau kena faham tu maksudnya. Ingat perkataan tu juga cakap, semua nombor boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri sahaja. Contoh, cikgu bagi nombor 2. 2 bahagi 2. Boleh kan? Dapat satu. Kau ada 2 biji gula-gula, kau bagi dengan 2 orang kawan kau. So, 1 orang kawan kau dapat 1 biji gula-gula. Boleh kan? Yang kedua, kalau kau ada 3 biji gula-gula, kau bahagi dengan 3 orang kawan kau. Setiap kawan kau dapat 1 biji gula-gula. Faham? Betul kan? Okey, kalau kau ada 4 biji gula-gula, kau bahagi dengan 4 orang kawan kau. Setiap kawan kau dapat 1 biji gula-gula. Faham? Semua nombor. Kau ada 10 biji gula-gula, kau bahagi dengan 10 orang kawan kau. Semua kawan kau akan dapat 1 biji gula-gula. Betul? Betul kan? Okey, maksudnya semua nombor boleh dibahagi dengan dirinya sendiri. Kau ada 11 biji gula-gula, bahagi dengan 11 orang. Dapat 1 juga setiap 1 orang. Betul? Okey. Yang kedua, semua nombor boleh dibahagi dengan 1. Tanpa ada baki. 2 bahagi 1 dapat 2. 3 bahagi 1 dapat 3. 4 bahagi 1. 5 bahagi 1 dapat 5. 11 bahagi 1 dapat 11. Semua nombor. Faham? Maksudnya, semua nombor boleh dibahagi dengan dirinya sendiri dan 1. Faham?
Itu yang pertama. Tapi nombor perdana ini dia ada tambahan. Dia cakap sana sahaja. Kalau kita mau jadikan nombor itu sebagai nombor perdana, dia hanya mesti boleh dibahagi dengan dirinya sendiri dan nombor satu sahaja. Jika ada nombor lain yang boleh bahagi dia, otomatik dia bukan nombor perdana. Contoh kita pergi satu-satu. Nomor satu, of course bukan nombor perdana. Sebab nomor satu, dia tidak memenuhi ciri pertama. Ciri pertama mesti lebih daripada satu. Of course nomor satu terbuang, so daripada nombor perdana. Yang kedua, kita pergi cek nomor dua. Nomor dua, boleh lebih daripada satu kah? Betul kan? Nomor dua lebih daripada satu. Okey, dia memenuhi ciri yang pertama. Ciri yang kedua, nomor dua. Boleh dibahagi dengan dirinya sendiri kah? Dua bahagi dua. Betul kan? Boleh dapatkan dapat satu. Yang kedua, nomor dua boleh dibahagi dengan satu. Dua bahagi satu dapat dua. So, ada lagi nomor lain boleh bahagi nomor dua? Ada. Dua bahagi tiga boleh? Boleh? Tak boleh. 2 bahagi 4 tak boleh. 2 bahagi 5 tak boleh. Tak ada nombor lain yang boleh bahagi nombor 2. Betul? Secara tepat. Tiada kan? Jadi nombor 2 adalah nombor perdana. Faham? Okey. Kita pergi nombor 3. Nombor 3 boleh dibahagi dengan dirinya? Boleh. Boleh dibahagi dengan 1? Boleh. Ada nombor lain yang boleh bahagi nombor 3? Ada. Selain 1 dan 3. Selain dirinya dan nombor 1. Tak ada kan? Jadi nombor 3 pun nombor perdana. Okey, kita pergi nombor 4. Nombor 4. Boleh dibahagi dengan 1? Boleh. 4 bahagi 1 dapat 4. Boleh dibahagi dengan 4? 4 bahagi 4 dapat 1. Betul. Ada nombor lain boleh bahagi 4? Senang mau cakap, nombor 4 ni ada dalam sifir apa selain dengan dalam sifir 1 dan sifir 4? Dalam sifir apa ada nombor 4? Coba tengok jalur sifir yang kita buat tadi. Dalam sifir 2. Otomatik nombor 4 dia boleh dibahagi dengan nombor 1, nombor 2 dan nombor 4. Jadi nombor 4 bukan nombor perdana. Sebab dia boleh dibahagi dengan nombor lain selain nombor 1 dan dirinya sendiri sahaja. Faham? Itu maksudnya. Ingatlah perkataannya sahaja. Macam sahaja aku sembahyang fardu subuh. Maksudnya kau tak boleh sembahyang subuh campur sembahyang zuhur, sambung sembahyang asar semua kan? Tak boleh kan? Sahaja aku puasa bulan Ramadan, kodok sekali, ganti yang tahun lepas punya 30 tahun lepas. Mana boleh kan? Mana boleh campur-campur? Sahaja aku ambil wuduk, campur sekali semua benda. Tak boleh kan? Maksudnya sahaja tu, benda tu je. Alright? Okey. Setakat ni siapa yang boleh faham? Apa maksud ciri yang kedua tu? Boleh dibahagi dengan nombor 1 dan dirinya sendiri sahaja. Siapa yang faham? Tulis di sana chat. Kalau faham, tulis di sana ataupun angkat tangan. Kalau cikgu, kau buka kamera, angkat tangan supaya cikgu boleh nampak. Okey. So, nomor 4 bukan nomor perdana. Nomor 5. Nomor 5, nombor perdana. Sebab nomor 5 hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 5 saja. Okey, nomor 6. Nomor 6 perdana ke tidak? Nomor 6 boleh dibahagi dengan 1 dan 6. Semua nombor boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya. Ada kan nomor 6 dalam sifir apa lagi ada nomor 6? Selain nombor sifir 1 dan sifir 6. Sifir 3. Betul. Lagi? Sifir 2. Betul. Maksudnya nombor 6 boleh juga dibahagi dengan sifir 2. Boleh juga dibahagi dengan sifir 3. Otomatik nomor 6 bukan nombor perdana. Faham? Sebab nombor 6 tidak memenuhi ciri yang kedua. Ciri yang kedua nombor perdana mesti boleh dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Sahaja. Faham? Kalau ada nombor lain yang boleh bahagi dia secara tepat, otomatik dia bukan nombor perdana. Faham? Itu saja cirinya. Senang kan? Itulah nombor perdana. Senang. Okey. Boleh-boleh? Contoh cikgu sebut. Nombor 55. Perdana ke tidak? Macam mana mau tahu? Terus kau ingat. Adakah nombor lain boleh bahagi dia dari selain 1 dan 55? Ada. Sifir 5 boleh bahagi dia. Sifir 11 boleh bahagi dia. Sifir. Otomatik dia bukan nombor perdana lah. Settle. Faham? Bila dia ada nombor lain yang boleh bahagi dia selain dirinya dan nombor 1, otomatik dia bukan nombor perdana. Boleh-boleh? Jelas? Okey. So, kalau jelas kita buat satu aktiviti tambahan. Hari ini cikgu mau kita buat quizzes sikit. Okey. Kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Ini latihan ni cikgu tidak akan bagi di grup. Apa aktiviti yang kita buat di sini, yang kita buat secara live, cikgu tidak akan post semula di grup. Ini hanya untuk orang yang dapat ikut secara live kelas saja. So, kita akan fokus kepada modul dulu. Boleh-boleh?
Alright. So cikgu bagi sedikit tambahan untuk latihan hari ini. Kita buat, okay, kalau ada soalan boleh tanya di chat ataupun boleh buka mic sementara cikgu setting untuk soalan kita. Kita buat pasal nombor perdana hari ini. Okay, cikgu mau buat satu aktiviti pasal nombor perdana. Okay, setakat ni boleh faham pasal nombor perdana kelas? Boleh ya? Alright. Senang kan nombor perdana? Senang Nombor perdana sangat senang sebenarnya. Kalau kau betul-betul faham dua cirinya tu, otomatik kau akan dapat dapat kenal pasti dengan tepat sebenarnya nombor perdana. Okey, yang kau tengok paparan tadi, ini adalah nombor perdana. Yang kau tengok paparan tadi dia, sekejap sambil kau cikgu bagi tengok semula paparan tadi tu. Yang slide tadi tu adalah mana slide tadi? Okey. Ini sahaja nombor perdana. Untuk makluman, daripada lingkungan 100, hanya ada 25 nombor perdana. Daripada nombor 1 sampai 100, dia hanya ada 25 nombor perdana. Okey, yang kau nampak tengah di paparan kau punya skrin tu, itu sahaja nombor perdana. Di antara nombor 1 sampai 100, dia hanya ada 25 nombor sahaja adalah nombor perdana. Sebab semua nombor-nombor yang kau nampak tu, nombor tu memenuhi dua ciri dalam nombor perdana. Yang pertama, lebih daripada satu. Yang kedua, hanya boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri saja. Okey? Nombor-nombor lain, semuanya boleh dibahagi dengan nombor lain. Okey? Okey, kita buat latihan sikit pasal nombor perdana. Untuk cikgu mau test sama ada kau betul-betul dapat atau tidak. Okey. Okey. Alright. So ready? Ingat balik. Kita akan membuat aktiviti berkaitan dengan nombor perdana. Tidak lama, dalam 5 minit sahaja. Okay, kita akan buat secara berapa ramai hari ini? 16 orang, 8, 16, 4, 8, 12, 4, 4, 16. Sekejap, kita tengok berapa ramai dulu. Tolak 2, cikgu 14. Okey. Alright. Okey, kita akan buat secara individu. Tidak banyak, soalannya hanya lebih kurang 10 saja. Okey, boleh masuk di chat sana. Cikgu post dia punya link di chat. Okey, masuk. Okey, Fazrul sudah masuk. Good. Gunakan nama betul lah. Okey, good. Haikal. Okey, yang lain masuk. Cuba masuk. Kita buat dalam lebih kurang, tak banyak soalan ni, sikit saja. Ada lebih kurang dalam 10 soalan saja saya ingat cikgu. 10 ke 12 soalan begitu. Ini salah satu yang cikgu guna kalau cikgu buat kelas secara live. Quizzes salah satu. Yang kedua, kita akan buat guna Kahoot juga. Siapa yang pernah guna Kahoot. Yang selain itu cikgu juga guna Socrative. Okey, itu antara medium yang cikgu pakai selain Google Form ataupun Microsoft Form lah. Itu antara benda yang cikgu suka pakai dalam kalau kita buat secara live belajar. Ini tak boleh pakai kalau tiada murid. Saya tak, okey. Berapa orang lagi ya? Patutnya 12 orang semua. Tolak cikgu punya presentation dengan cikgu. Patutnya 14 orang semua masuk dalam game ni. Ada 4 orang lagi belum masuk. Amira sudah, Kimi sudah. Bella, Irish sudah, Zulhelmi sudah. Oh, Zulhelmi pula. Nur Haikal, Fazrul. Okey. Ilhan. Okey, lagi. Ada 4 orang lagi belum masuk. Cepat sikit. Okey. Untuk aktiviti begini yang bukan kumpulan, kau boleh masuk. Teruskan masuk yang belum masuk tu. Terus masuk, cikgu akan mulakan. Cikgu nak tunggu. Tapi kalau aktiviti berkumpulan untuk quizzes, kau tidak boleh masuk bila cikgu sudah start. So, cikgu saya tak boleh masuk. Okey, dah apa? Syakur tak boleh masuk. It's okay. Nanti kau akan tengok soalan tu sambil-sambil kau jawab.
dengan kawan-kawan kau jawab, kau boleh tengok soalan tu jawab di sendiri dan di buku. Oke, ready? Yang lain ready? Oke. Ini pasal nombor perdana. Cukup bagi masa lebih kurang 5 menit saja sebab soalannya tidak banyak. Paham, tengok betul-betul, baca soalan betul-betul. Oke, yang lain yang belum tengah masuk terus masuk teruskan saja. Masih boleh masuk tuh, tidak ada masalah. Oke, ada 3 orang lagi selain si Syakur, masih 3 orang yang belum mana. Oke, yang sudah masuk terus jawab. Tengok soalan betul-betul. Oke, ada 3 orang lagi. Ini soalannya. Syakur, soalan pertama, pilih nomor perdana yang betul. Kau boleh tengok soalan tu juga sambil-sambil kawan kau jawab secara live. Ini dia punya soalan 1, pilih nomor perdana yang betul. Oke, soalan 2 pun sama, dia suruh pilih nomor perdana yang betul. Tengok betul-betul, tengok satu-satu nombor tu, ingat balik cirinya, 2 ciri yang cikgu bagi tahu tadi. Yang ketiga, pilih nomor perdana yang betul juga. 4 pun sama. Tengok betul-betul soalannya, dia nomor 4 tu pilih yang bukan nombor perdana. Nomor 5 pun pilih yang bukan nombor perdana. Nomor 6, nyatakan 2 nombor perdana yang hasil tambahnya adalah 8. Kena cari 2 nombor perdana, baru kau tambahkan dapat 8. Itulah jawapannya. Nomor 7, nyatakan 2 nombor perdana yang hasil tambahnya 44. Oke, nomor 8, nyatakan 2 nombor perdana yang hasil tambahnya 100. Yang checkbox tu maksudnya kau boleh pilih lebih daripada satu jawapan. 9, senaraikan nombor perdana 1 hingga 10. Soalan nombor 10, senaraikan nombor perdana daripada 11 hingga 20. Isi tempat kosong. Type koma, lepas tu kasih sejarah sikit. Susunan dia. Oke, ada 10 soalan yang betul, 10 soalan yang salah juga. 11 soalan yang salah, cikgu nampak. Jawab betul-betul, ada 12 sudah, ada 1 orang lagi belum masuk. Tengok soalan itu betul-betul. Oke, Faiz pun tidak dapat masuk. Oke. Tidak ada masalah, Faiz. Oke, kalau macam tu nanti cikgu akan share balik link ni. Cuma ini tidak wajib. Ini tidak compulsory. Ini adalah pilihan dia. Cikgu akan share balik link ni nanti sebagai latihan tambahan. Tapi yang wajib kau siapkan untuk hari ini punya kerja adalah modul tu nanti muka surat 1 dan 2. Sebenarnya cikgu tidak mau share balik ni di grup. Tapi mandangkan ada juga yang tidak dapat ikut secara live ni. So cikgu share balik link ni nanti di grup sebagai latihan tambahan sahaja. Okey, tapi yang wajib kau siapkan untuk hari ini adalah modul muka surat 1 dan 2. Kita akan bincang jawapannya esok. Okey, yang lain teruskan. Tengok betul-betul. Zul, macam banyak betul salah Zul. Cikgu nampak baru satu soalan betul tu. Yang lainnya tu merah semua tu. Tengok betul-betul ciri nomor perdana tadi. Baca soalan tu. Ingat balik nomor perdana. Yang pertama mesti lebih daripada 1. Maksudnya automatik nomor 1 bukan nombor perdana. Yang kedua, nomor perdana hanya boleh dibahagi dengan nomor 1 dan dirinya sendiri sahaja. So, kau boleh cek nomor tu. Kalau nomor tu ada dalam sifir lain selain sifir 1 dan dirinya sendiri, maksudnya automatik nomor tu bukan nomor perdana. Oke, yang tidak dapat, sambil-sambil kau boleh tengok soalan. Yang tidak dapat buka tu, Faiz dengan Syakur kan. Kau boleh tengok soalan dia. Kau boleh tengok soalan dia tu. Boleh tengok jawapan yang betul, tulis jawapannya. Apa? Di buku. Nanti kau boleh cuba balik. Cikgu akan post balik soalan ni di grup kelas nanti. Untuk latihan tambahan saja. Ini tidak wajib. Untuk latihan, untuk pengukuhan.
Oke, Silhan siap. Oke, good. Oke, yang lain. Come on. Cikgu bagi masa 2 minit lagi. So, aku ada kelas lagi selepas ni. Baca soalan tu betul-betul lah. Tengok betul-betul. Sepuluh soalan saja. Oke, masih lagi. Oh, si Validation. Ranking pertama. Kedua, Ilhan. Oke, Zamil. Ketiga, Nia. Keempat, Mas dengan Muzamil. Keempat, Nazmi. Kelima, Amira. Keenam, Haikal. Nah, yang lainnya tengah masih menjawab lagi. Zul macam betul satu siap tu. Zul nanti cuba balik ah, tengok balik. Fazrul pun betul satu ya, juga nampak tu. Yang lainnya semua merah. Suka betul kamu ni merah-merah. It's okay ya, salah betul tu normal dalam belajar. Tapi pastikan kalau salah kau tahu kenapa apa jawapan yang betul dan kenapa kau salah. Itu paling penting dalam matematik. Jangan malu lah kalau salah. Kalau dapat markah rendah, it's okay. Tapi pastikan kau tidak buat kesalahan yang sama selepas itu. Kenal pasti kenapa kau salah. Apa jawapan yang kau jawab salah. Selepas tu, baikilah. Gitu. Okey, 1 minit lagi. Sebelum cikgu tamatkan. Sekali lagi cikgu akan ulang balik soalan ni nanti. Bukan ulang lah. Cikgu akan letak soalan ni dalam grup nanti. Sebagai latihan tambahan. Faham? Tapi yang wajib kau buat adalah modul muka surat 1 dan 2. Okey, yang sudah siap tadi yang modul tu Syakur. Yang sudah buat tadi ada 1 orang, 2 orang tadi cikgu nampak. Kamu punya tugas tambahan, buat latihan tambahan guna buku teks sahaja. Alright. Okey. Semua sudah siap? Okey, si Vela siap. Okey. Alright. Okey. So, kalau semua sudah siap, ada beberapa orang yang belum habis ni. You nampak? Masih lagi ni. Nazmi belum habis lagi. Haikal pun belum habis lagi. Aini pun masih lagi. Hakimi pun. Oh, Hakimi pun belum habis lagi. Okey. Yang belum ni nanti kau ulang balik. Okey. Soalan ni cikgu mau tamatkan. Sebab kau ada kelas lagi selepas ini. Kau boleh sambung balik nanti semula. Okey, kau akan jawab semula, cikgu akan post nanti sebagai latihan tambahan. Selepas kau siapkan modul. Okey, so cikgu end dulu quiz ni. Kita tengok siapa dia punya pemenang dia. Okey, nombor 3 Ilhan. Tahniah. Nombor 2 Nia. Nombor 1 Vila Delisha. Alright, good. Yang lain ada yang nak siap cikgu nampak. Nanti ulang semula. Okey, cikgu just mau tengok soalan mana yang ramai salah. Soalan 5 ramai salah. 9 dan 10 ramai salah. Fazrul 1 saya jawab betul. Dengan Zul. Okey, kita tengok soalan 5, 9 dan 10. Just untuk tengok saja. Cikgu terangkan sikit. Okey, soalan 5. Mana nombor 5? Soalannya. Pilih nombor yang bukan nombor perdana. Soalannya yang bukan. Nombor 59. Boleh dibahagi dengan 1 dan 59. Ada nombor lain boleh bahagi 59? Tiada. So, nombor 59 nombor perdana. 79 pun sama. 89 pun sama. Tapi 69 kenapa dia bukan nombor perdana? Sebab 69 ada nombor lain yang boleh bahagi dia. Iaitu sifir 3 boleh bahagi 69 secara tepat. Jadi 69 bukan nombor perdana. Okey. Seterusnya. Soalan 8 dan 9, 9 dan 10. Okey. Senaraikan nombor 1, nombor perdana 1 hingga 10. Bahasa senang saja tu. Nombor 1 bukan nombor perdana, nombor 2 nombor perdana, nombor 3 nombor perdana, 4 bukan nombor perdana, 5 nombor perdana, 6 bukan nombor perdana, 7 nombor perdana, 8 bukan nombor perdana, 9 bukan nombor perdana, 10 pun bukan nombor perdana. Ini ada 1 orang betul si Aini. 2, 3, 5, 7. Good. Ini salah. Mira salah. Tengok balik ya. Ingatlah ciri nombor perdana, dia hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Sama juga soalan nombor 10 ni. Yang antara 11 hingga 20. Ini kenapa salah? 11 betul.
Oh, 12 bukan perdana, 13 betul, 14 bukan, 15 bukan, 16 bukan, 17 bukan, 18 bukan, 19, yes. Ini salah sebab dia punya koma ni. Ini patutnya kau kasih letak ni koma ni dekat sikit. Macam tadi kau buat yang ini ni. Begini. Itu yang jawapan si Aini ni betul sudah semua. Cuma dia punya cara dia tulis type tu saja yang salah. Alright. Okay. So, good. Nanti juga akan bagi semula ni sebagai latihan tambahan. Okay, so tahniah untuk yang dapat buat hari ini. Okay, sebelum kita tamatkan kelas, apa yang kita belajar hari ini? Type di chat sana ataupun buka mic. Apa yang kita belajar hari ini kelas? Apa yang kita buat hari ini? Main masak-masak ke, main lari-lari ke, main tapuk-tapuk ke? Nomor perdana. Okay, nombor perdana. Good. Alright, lagi? Apa lagi kita belajar hari ini? Pasal apa lagi kita belajar hari ini? Nombor E. Dan kau cakap nombor rekor. Cikgu, apa cikgu Samsul ajar hari ini? Nombor ekor, mak! Cikgu tumbuk kau. Kalau mak bertanya, apa yang belajar hari ini? Pasal nombor ekor. Cikgu Samsul ajar nombor ekor. Okay, apa lagi kita belajar hari ini? Okay, pasal apa? Apa yang kita buat tadi? Ingat balik. Kita buat, awal-awal kita buat jadual severe dulu. Okay, selepas tu kita belajar pasal latihan. Cikgu bagi latihan. Ingat, latihannya hari ini, siapkan modul muka surat 1 dan 2. Yang ketiga, kita belajar pasal nomor perdana. Ada berapa ciri nomor perdana? Ada? Ada 2. Okey, ada 2. Ciri yang pertama? Mesti lebih daripada 1. Okey, good. Mesti lebih daripada 1. Yang kedua? Hanya boleh dibahagi dengan? Dirinya dan 1. Ya, 1 dan dirinya sendiri sahaja. Faham? Itu saja 2 cirinya, okey? Ciri yang pertama mesti lebih daripada 1. Ciri yang kedua mesti boleh dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Boleh? Alright, so tahniah. Sekali lagi juga kita tahniah kepada semua yang hadir di kelas hari ini. Ada 13 orang. Terima kasih. Besok kita akan jumpa lagi. Besok ada kelas jam 9 sampai jam 10 dengan cikgu. Okay, so siapkan kerja hari ini. Kalau ada apa-apa persoalan boleh PM cikgu, boleh message cikgu secara di WhatsApp. Boleh? Alright, so sebelum keluar buka kamera semua. Cikgu mau ambil gambar dulu sebagai bukti. Okey, buka kamera, duduk bagus-bagus, pandang kamera. Okey, ready. Senyum, 1, 2, 3. Alright, sekejap cikgu save dulu. Wait, cikgu save dulu. Sekali lagi. Sekejap Okay, sekali lagi pandang kamera. Pandang kamera, duduk bagus-bagus, senyum. Peace. Peace, yo. 1, 2, 3. Alright. Okay. So, kita jumpa lagi esok insyaAllah. Cikgu akan maklumkan kalau tiada meet, cikgu akan maklumkan juga. So, terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir kelas hari ini. Cikgu tamatkan kelas hari ini. Kalau ada kelas lagi selepas ni. So, kita jumpa lagi esok. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.